Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan yakni Imam Besar Masjid Putra Heights, pengurusi masjid, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di majlis yang mulia ini, wabil khusus pada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah tanpa membuang masa, kita akan meneruskan pengajian kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, iaitu karangan dan syarahan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Sebelum itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Jadi kerana kita masih dalam bulan Syawal, insyaAllah dengan harapan segala salah silap kita bersama diampunkan dan dimaafkan insyaAllah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, hadis keempat menerangkan tentang ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Ini perbahasan sekarang. Ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Jadi ini salah satu tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Jadi saya baru beli satu kitab karangan Syekh Allahumma salli ala sayyidina Imam Barzanji. Jadi Imam Barzanji ini seorang muhaddis. Jadi salah kalau orang anggap dia ni apa Syiah lah, dia ni ta'alim lah. Itu semua komentar yang tidak berdasarkan pada kajian akademik. So Imam Barzanji dia ada satu risalah, nama dia Al-Isya'ah fi Yaumil Qiyamah atau fi akhir zaman atau something. Maksud dia kitab yang menerangkan tentang tanda-tanda akhir zaman daripada hadis-hadis dan diuraikan secara mendalam. Jadi juga berdasarkan atau bersandarkan kepada nusus. Ini. Jadi salah satu dia adalah an Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Jadi Amr bin As ni tulisan dia macam Umar ni hampir sama. Umar bin Khattab, Amr bin As. Tulisan dia Ain Mim Ra. Nak bezakan dia letak wawu kat setelah ra dia. Jadi kalau Amr, kalau tulisan Amr ada wawu, bunyi dia Amr. Amran, Amrin, Amrin pun ada wawu. Kalau Amran dia letak alif, dia tukar wawu tukar alif. Amran. Rafa Amrun ada wawu juga. Dia bunyi tanwin, Amrun. Amrun, Amrin, Amron. Amr bin As. Jadi bunyi dia a itu berarti ain dia fathah. Tapi kalau tak ada wawu, itu berarti Umar baca dia. Umar. Umar berarti dia tak ada wawu. Jadi kalau dia Umar, dia tak boleh Umarun, tak boleh. Dia Umaru, Umara, dia tak ada Umari. Kecuali dalam keadaan dia menjadi mudhaf ilaih. Dia jadi mudhaf ilaih. Mudhaf itu disandarkan. Itu baru tu kes lain. Jadi nak beritahu cara nahwu dia lah yang betul. Jadi Abdullah ibni Amrin, sebab dia menjadi mudhaf ilaih. Amrin ibni Al-As, jadi anak kepada Amr bin As. Amr bin As ni salah seorang sahabat, tuan-tuan kan, salah seorang sahabat. Okey. Jadi daripada Abdullah ibni Amrin bin As radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadhallahu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Maksud dia apa? Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha, bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan mencabut atau menghilangkan ilmu dengan sekaligus dari dada manusia. Jadi Allah tidak akan menghilangkan ilmu dari dada manusia secara sekaligus. Jadi sekaligus keluar hilang daripada dada manusia, tidak. Tidak. Jadi Allah tidak melakukan seperti itu, intizaan. Jadi langsung. Lakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi ilmu ini hilang daripada dada ulama. Maksud dia apa? Ulama-ulama ini semakin lama semakin ada yang meninggal. Ini salah satu dia. Jadi ulama-ulama zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, ialah para sahabat ni yang hafal Quran banyak sangat. First hand hafal Quran tu first hand. Maksud dia first hand tu macam mana? Rasul bacakan, mereka hafal direct, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh alamat dia jelas. Pada waktu zaman sahabat terjadi suatu peperangan di mana dalam peperangan itu 40 qura. Bila disebut qura ni jamak kepada qari. Qari ni pembaca Quran. Bukan setakat baca macam kita. Maksud dia hafal. Hafal Quran, hafal qiraat, hafal semualah. Jadi 40 orang ni mati syahid. Sebenarnya ini adalah isyarat daripada Allah SWT kepada para sahabat untuk fikirkan jalan keluar. Kejadian tersebut menyebabkan Sayyidina Umar mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar, kalau Quran ini tak dijaga, dia akan hilang. Ni. Sebab 40 qurra yang terkenal di kalangan sahabat meninggal. Walaupun masih ada yang lain, masih ada Sayyidina Umar dan lain-lain, ini masih ada. Maka akhirnya dibuatlah inisiatif dipanggil dengan tadwinul Quran. Mengkodifikasi Al-Quran. Means to canonize Al-Quran. Kita tulis balik Al-Quran tersebut. Supaya dia tidak hilang. Yang cara penulisan dia bukan di sini perbahasan dia. Jadi ini contoh dia. Lalu ilmu itu seperti itu. Para mujtahid banyak. Zaman zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 200 lebih. Ini terakhir. Setelah habis 3 kurun, banyak ulama, bukan tak banyak, tapi semakin lama kualiti itu semakin kurang. Dah tak ada mujtahid mutlak dah. Kita bukan kata pintu ijtihad itu tertutup. Cuma rasional lah tuan-tuan dan puan-puan. Syarat orang nak ijtihad ni hafal Quran, hafal hadis, bukan hafal hadis 40. Kutubus Sittah tu hafal. Kalau setakat buka laptop picit keluar takhrij tu, itu tak adalah muhaddis. Tu nama dia pakai laptop kan. Dia tidak malakah. Bab hadis ni dia kena malakah. Malakah tu dia hafal, melekat dalam tubuh dia. Dia dengar je, dia ingat. Dalam kitab ni macam ni, dalam sumber ni macam ni, dalam sumber ni macam ni. Itu dah tak ada zaman sekarang. Dah tak ada. Paling-paling pun buka laptop. Ni. Samalah dalam bab fiqah pun sama. Saya bidang akidah pun sama. Kita ini semua dah kekurangan. Ilmu tu semakin lemah. Dulu semua ulama hafal. Kita iktiraf dah tak ada. Semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Dulu mujtahid seorang, ahli tarjih dulu seorang. Sekarang nak tarjih pun kolektif, terpaksa bentuk komiti untuk berbincangkan hukum hakam. Bila bincang banyak orang ni pun kadang-kadang tersalah tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu kita tak ingkari, manusia. Human error tu ada. Jadi oh ternyata bukan macam tu. Misalnya dia, it can happen. Why? Ini bukti dia. Rasul dah bersabda bahawa yaqbatul ilma biqabdil ulama. Dengan ditariknya ilmu daripada dada ulama, iaitu dengan meninggalnya para ulama. Jadi ulama sekarang memang kita akui dah sedikit. Ini tanda akhir zaman. Tapi yang lebih parah, hatta idzan lam yatruk aliman ittakhadhun nasu ru'asaan juhalan. Maksud dia apa? Maka iaitu apa?
Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Kita boleh tengok hari ini, orang anggap ilmu tu dekat handphone ni. TikTok jadi masdarun lil ilmi. TikTok jadi sumber ilmu, sumber maklumat. Ini dah musibah paling besar. Ulama datang bawa kitab baca, kitab Arab, tak dianggap. Yang dianggap bila tengok video 1 minit, itu ilmu. Kitab tebal-tebal kita duk baca, qala, pendapat ini, hadis dia ini, sumber dia ini, menurut ulama ni, tak. Bukan satu, banyak kitab yang dibaca. Bukan satu reference, many reference, cross reference, semua dah buat. Dia matikan dengan video 1 minit yang dipotong-potong, frame kan. Oh, tengok ni, fulan bin fulan tu sesat. Macam mana ni tuan-tuan? Ini dibuktikan pada hari ini. Hari ini dah tidak lagi diambil dari kitab-kitab, dari ulama-ulama, dari karangan-karangan, daripada kajian akademik. Yang diambil dari mana? Orang tak berilmu yang cakap, orang tak pernah ngaji yang cakap. Yang bukan pengajian Islam, engineer ke, medical doctor ke, pilot ke, tukang kebun ke, itu yang mula diambil ilmu daripadanya. Oh, susahlah tuan-tuan dan puan. Ini hadis ni yang dah berbicara. Sebab itu zaman dahulu, kalau orang yang tak ada license, means dia ini tidak memiliki ilmu, tidak memiliki sejarah pengajian yang kukuh. Ulama dulu, bukan ulama, kerajaan zaman dulu-dulu, Daulah Uthmaniyah, Alawiyun dan lain-lain ni, dinasti Alawiyah. Kalau ada yang cakap di kalangan mereka, walaupun betul, boleh ditangkap. Sebab apa? Membuka fitnah. Dia tak ada ilmu, dia nak cakap bidang yang bukan bidang dia, walaupun betul. Dia adalah itharul fitnah, membuka fitnah. Dulu boleh ditangkap. Jadi pernah ada, cuma dia ni kerajaan salah sangka lah. Ada satu ulama, dia ni ahli falak, tapi tak diketahui sebab dia orang dari Pulau Jawa. Jadi tak ada orang kenal dia di Mekah. Ni zaman dulu, jadi tak di Indonesia lagi, zaman dulu. Jadi dia ni kira-kira dia memberi satu pendapat yang authority tak authorize. Dia kena tangkap. Sebab apa? Sebab dia dianggap menyebabkan fitnah. Cuma beza dia katalah, dia defend diri dia. Dia kata, "Jap, saya ada hujah ilmu." Dia kata situ. Ada hujah ilmu. Ahli-ahli falak yang lain dipanggil, diadili dia kata, "Okey, kita tengok dia punya cara kiraan." Dan ternyata accurate. Oh, berarti dia ada ilmu. So dia diberi authority untuk berbicara tentang falak. Hari ini orang tak ada ilmu pun jadi rujukan. Ini bahaya. Macam-macam bahaya zaman sekarang. Okey, lalu dia sebut apa tuan-tuan? Hatta, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ini yang bahaya ni tuan-tuan. Ini yang bahaya. Bahaya. Orang tak ada ilmu, lalu berbicara, dia ditanya, maksud dia jadi ni sekarang ni masih ada ulama. Mungkin wallahu alam 50 tahun lagi ke 100 tahun lagi ke, dah tak ada ulama. Yang jadi mufti ni adalah YouTuber, TikToker, Facebooker. Sebab dia banyak cakap dalam Facebook, banyak cakap dalam TikTok, banyak cakap dalam YouTube, dia dianggap orang yang alim, diangkat menjadi jawatan kuasa fatwa atau dijadikan mufti. Nauzubillah min zalik. Tak boleh. Kita melantik seseorang, meletakkan seseorang pada tempatnya kerana ilmunya, riwayat pengajiannya,
Ini tak pernah mengaji pengajian Islam, cuma aktif menulis, terbit banyak buku. Oh, ni orang alim. Padahal kalau dibuka tu terjemah salah, tulisan salah, harakat salah, semua salah. Boleh challenge kita baca. Cuba baca kitab Arab ni. Oh, tak kerti. Sebab tu kalau saya cadangkan waktu mesyuarat, kalau saya cadangkan kawan-kawan, kalau tauliah ini diberi kepada siapa? Syarat ujian dia simple je. Bagi dia kitab Arab tak ada baris, suruh dia baca. Itu yang pertama. Kalau nahu ilmu alat dia lepas, boleh beri tauliah. Jangan ustaz, nanti banyak yang tak dapat tauliah. Kenapa? Sebab banyak rupanya takut yang tak reti baca kitab. Oh, itu susah lah kalau saya kata. Kami di pondok ni terus terang, syarat nak lulus tu kena baca. Reti baca kitab ni tak ada harakat. Ini ada harakat. Ini sebab baca depan tuan-tuan dan puan-puan terpaksalah pakai cari yang terjemah. Tapi kalau saya di universiti, saya strict. Kitab buku saya, buku tak ada harakat. Kitab ni tak ada harakat. Baca ni tanpa harakat. Jadi budak-budak universiti tu memang takut kalau saya suruh dia membaca Arab tu, dia takut. Sebab asyik salah je. Sebab memang saya tegas. Ini kena ilmu alat nahwu saraf tu nombor 1. Kadang orang sekarang ni baca kitab pun tak reti, lepas tu terbit isi dia songsang. Ini yang bahaya. Fasu'ilu fa'aftau bi khairi ilmin. Mereka ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka akan menyesatkan, mereka akan sesat dan menyesatkan. Hadis ini hadis sahih Muslim. Saya menilai benda tu dah nak mula kita zaman sekarang. Ulama dulu dah sebut sebab dikurangnya mujtahid. Semakin lama semakin sikit ulama makin meninggal. Tapi lahir ulama baru dengan taraf yang lebih rendah. Tapi sekarang ni dah bukan ulama lagi yang lahir ni, YouTuber ni. Ini masalah paling besar. Keterangan sekarang ini alim ulama sudah berkurangan. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sendiri mengiktiraf perkara ini. Satu demi satu pergi meninggalkan kita. Masya Allah. Sebab itu zaman saya hidup tuan, ni ada kiai saya, Kiai Taifur Purworejo, dicerita zaman dia di Mekah dulu tahun 1970-an, 1970s. Di Mekah zaman dia cerita satu zangkah ni boleh ada 40 ulama hebat. Ahli hadis, ahli tafsir, ahli nahwu saraf, ahli, semua ahli sahaja. Alim belaka tuan-tuan. Satu zangkah. Jadi dia ada banyak zangkah. Zangkah ni lorong lah, kan? Orang Arab kan dulu rumah dia rapat-rapat, kan? Itu tinggi-tinggi rapat-rapat. Dia bukan macam rumah banglo ada taman tu, tak ada tu. Sebiji tu tinggi, satu keluarga. Itu cara orang Arab dulu. Jadi satu zangkah, 2 zangkah, 3 zangkah, ulama banyak. Orang datang Mekah ni, datang nak mengaji ni tak payah nak kena ada visa, diterima masuk universiti, semua datang pergi haji, lalu duduk sana mengajilah kat sana. 10 tahun balik. Syarat nak mengaji dengan syekh tu check dulu. Hampa dah hafal Quran belum? Ni contoh dia. Hafal, test dia, aku tebuk-tebuk ni. Hafal. Okey, kau boleh ngaji dengan aku. Hampa ni nak reti Arab ke tak reti Arab ni? Tahu reti. Baca baca sikit. Baca i'rab sikit. Reti i'rab. Okey, ngaji dengan aku. Tak ada nak apa. Zaman sekarang nak ngaji bayar boleh masuk ngaji. Nak masuk online. Sekarang online lagi, tak payah test. Bayar masuk ni, masuk online dapat sijil. Bila dia online tu boleh terkangkang duk dengar, tak mengaji pun, kan? Asalkan hadir pun zaman sekarang ni online. Sebab tu saya kata kalau ada pengajar-pengajar online ni, kan, degree online ni saya setengah hati. Sebab tu kita kat UIA tak boleh face to face. Kena datang lah. Covid tu lain lah, darurat, kan? Tak boleh buat apa. Ini contoh dia. Zaman dulu 40. Itu tahun 1970-an. Sekarang ni, zaman sekarang ni, dekat Mekah ni, satu zangkah nak cari satu alim belum tentu kita dapat. Ulama semakin habis.
Oh, untuk banyak Arab tu belum tentu alim. Saya banyak jumpa orang Arab cakap Arab fasih, yelah dia orang Arab. So saya tanya, ni fi'il apa? Tak kerti. Fa'il dia pada tak kerti. Macam kita lah orang Melayu tanya, ni subjek dia mana, predikat dia mana, kan? Imbuhan tu apa pun banyak yang tahu, tak tahu. Imbuhan tu apa? Kita pun tak tahu. Sebab apa? Kita ni orang Melayu. Orang putih lah, aku mau pergilah ke UK sana. Tanya orang UK yang duk cakap British English, Victorian English ke? Maybe Victorian English tu pakar grammar lah kot. Sebab dah tak ada, it's a lost language lah. Tapi orang putih yang cakap English tu, cuba tanya dia what is verb, what is noun, what is preposition, adjective. Diorang pun mereka tak tahu. Sebab apa? Sebab orang yang fasih bahasa itu tidak berhajat untuk mengaji tata bahasa. Tapi kita dalam bab ilmu tata bahasa menilai, menentukan makna. Kan? Kalau kita tak tahu mana subjek dia, mana dhamir ni balik ke mana, macam mana kita nak bagi makna yang betul bagi Quran dan Sunnah? Sebab itu ulama di kalangan Arab mesti ilmu nahwu juga fasih. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau peribahasa ada mengatakan patah tumbuh hilang berganti, maka peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Kerana kita banyak kehilangan ulama, namun sayang seribu sayang kepergian mereka tidak dapat digantikan oleh yang lain. Mana kita nak dapat ulama Melayu sehebat Syekh Abdul Samad Falindani? Mana kita nak dapat ulama Melayu sehebat Syekh Wan Daud Al-Fatani? Mana kita nak dapat ulama Melayu sehebat Syekh Wan Ahmad Al-Fatani zaman sekarang? Mana nak dapat? Mufti-mufti terdahulu pun mana kita nak dapat? Syekh Ahmad mufti pertama Negeri Sembilan. Oh, itu hebat, dia banyak kitab-kitab yang Masya Allah, masih manuskrip, kita tengah tahqiq, keluarkan kitab-kitab dia. Mana nak dapat sehebat dengan Syekhul Islam Selangor, Syekh Mahmud Zuhdi, Tengku Mahmud Zuhdi. Mana nak dapat lagi? Tengku Mahmud Zuhdi ni Masya Allah, orang yang alim di Selangor ni, menjadi sumber rujukan. Di Perak dia ada kawan dia, di Perak nama dia Syekhul Islam pertama negeri Perak, Syekh Saleh Minangkabawi. Mana nak cari? Ini ulama-ulama yang hebat, yang warak, kewarakan dia Masya Allah. Ni kita, kalau kita baca kisah macam mana ulama dulu, oh kita ni jauh lah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita ni jauh. Nak bandingkan kita dengan mereka, Masya Allah, ibarat langit dengan bumi, tuan-tuan. Zaman sekarang, zaman dulu ni tak ada lara dengan ni, tak ada lara dengan ni. Diorang habiskan dengan zikir, pergi mana-mana. Ada satu mufti, mufti hebat, nama dia Syekh Ghazali, Muhammad Ghazali atau Syekh Ghazali. Sahibu Samahah, mufti Selangor, dia mufti Perak, dia mufti 2 kali. Dia mufti. Macam sekarang mufti 2 kali ni, mufti Perak sekarang lah, Datuk Wan Zaidi, mufti wilayah, pengurusi muzakarah MKI. Lepas tu sekarang mufti Perak. Dia kata kat saya, tu aku tak bagi pencen. Sebab apa saya kata? Ya tu, sebab orang berilmu ni, orang yang ada ilmu ni tak ada istilah pencen. Ulama ni tak ada istilah pencen. Ni kena tahu. Ilmu mereka sampai meninggal. Kalau dah na'udzubillah misalnya, kalau ada ulama dah tua, dah tak boleh bergerak misalan dia lah kan, tak boleh nak cakap pun dah tak jelas, contoh dia, orang masih datang jumpa, cium tangan dia. Kalau mufti yang ada waktu tu, dia akan datang jumpa dia, at least kita ambil nasihat dia. Tok, ni ada hukum macam ni Tok, saya ada kemusykilan Tok untuk memahami isu ini Tok, bagaimana jalan keluarnya Tok? Ni minimum. Saya pernah menjaga, Masya Allah, orang alim, kiai saya lah, Kiai Zamroji, waktu umur 80 lebih, waktu dia sakit lentang. Dia
Dia dah di akhir-akhir hayat dia, tapi dia masih cerdik lagi, masih boleh berfikir lagi. Jadi ada ustaz saya lah, dia datang ada isu fiqh yang dia tak boleh selesaikan. Jadi dia minta izin kami yang jaga-jaga ni nak jumpa kiai, nak tanya ni hukum hakam ni. Kiai kiai tengah sakit ni, janganlah banyak-banyak soalan. Dia kata sebelum meninggal ni saya kena tahu jawapan ni. Dia kata macam tu. Ni sampai sebelum meninggal kena ada jawapan dia. Kita dengar ni, okey, kalau dia tengah sihat entah datang. Okey. Tu tanya dia, "Kiai, ada ustaz ni datang nak jumpa sebab ada isu belum selesai." Dia kata, tak apalah, panggil dia. Tapi ni abah tengah sakit ni, dengan ni macam mana? Tak apa, dia kata, "It's okay, tak apa." Dia cakap bahasa Jawa lah, orang popo. Ni terus datang, bawa jumpa dia sekejap je, 5 minit Ustaz. Okey. Dia kata dia baca kitab ibarat. Lepas tu kiai hari tu kata pada tarikh sekian ibarat dia macam ni. Tak. Yang mana satu yang betul ni? Dia tanya terus. Yang betul kau baca tadi tu. Aku cakap tu salah. Kemungkinan aku tengah sakit, aku tak sedar apa aku cakap. Dia cakap macam tu. Betul. Yang betul yang kau baca ni. Ini yang betul. Betul, dia betul kat waktu tu. Aku dah tua, aku dah tak larat. Kau pergi nanti kau cakap kat semua. Yang betul kau. Dia kata macam tu. Betul. Okey, terima kasih Yai. Dia keluar, bila dia mengajar tu dia umumkan kat semua. Yang hari tu dibaca tu tersalah, yang betul yang ini. Tolong betulkan semua orang. Aku dah sampaikan tanggungjawab. Sampai macam tu. Sebab apa? Ulama ni sampai selagi belum meninggal dia tak boleh pencin. Ini. Selagi dia belum meninggal dia tak boleh pencin. Dia masih ada ilmu dan ilmunya itu diharapkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Lalu dia sebut, kalaupun ada penggantinya, maka tidaklah sehebat mereka yang telah pergi. Kalau ada ganti, jelas ilmu ni semakin turun. Dulu zaman para sahabat, kita tahulah direct. Tabi'in, Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Masya Allah, hebat. Kalam dia tu jadi nas. Sebab tu saya bila orang duk kata tak nak bermazhab ni, saya kata apa? Dia kata Imam Syafi'i ni tak maksum. Imam ni tak maksum, dia boleh salah. Ni contoh dia. Tahu tak, dalam mazhab Hanafi ni kalam Imam Abu Hanifah tu jadi nas. Sebab apa? Sebab dia mujtahid mutlak. Bila mujtahid mutlak ni, pendapat dia itu fi martabatin nas. Ini kata ulama, bukan kata saya. Baca dalam kitab-kitab usul. Imam Syatibi, baca kalangan Imam Syatibi. Kita duk kata maqasidus syariah. Baca kitab Imam Syatibi, apa Imam Syatibi kata. Ini dia kata seperti itu. Kalaupun ada penggantinya, maka tidaklah sehebat mereka yang telah pergi. Mereka hilang dan sulit berganti. Jadi mereka hilang ni sulit nak digantikan. Sehingga sampailah nanti suatu saat permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Sehingga sampailah nanti suatu saat permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Kita belum lagi. Jadi kita masih dah darurat, tapi belum sampai ni lagi. Sebab masih ada ulama. Ya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah minggu depan ulama besar dari Mesir, mantan mufti Mesir, alim Syekh Ali Jumaah, Profesor Dr. Ali Jumaah. Ni saya nak khabar, saya memang dari di pondok dulu belum tahu, belum pernah jumpa dia. Dah dengar, dah baca tulisan dia. Tahun 2003, 2002 tu, 2004 lah terutamanya, saya dah mula diberikan kitab-kitab beliau. Beliau ini termasuk reformer. Waktu tahun 2004 2003 ni, 2004-2005 ni reformer di University Al-Azhar. Masuk reformer ni macam mana? Jadi di Masjid Al-Azhar ni beliau hidupkan balik halaqah kitab-kitab turas. Murid-murid dia alim-alim belaka. Syekh Usama Said Azhari tu alim. Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Syekh Ahmad Mamduh, Ahmad Sa'ad Mamduh kalau tak salah nama dia, Syekh Ahmad Mamduh.
Dia seorang bahis di Darul Ifta Misriah. Alim. Tu saya kata dia alim. Saya baca fatwa-fatwa yang dia tulis, memang sangat-sangat alim. Ulama dia semua, anak-anak murid dia semua alim-alim belaka. Dan beradab. Ni murid-murid dia murid tapi menghormati beliau. Dah alim ni tak ada. Saya lagi alim, dia Syekh Ali Jumaah kutuk Syekh Ali, tak ada. Tak macam orang Melayu ni. Saya dekat pondok ada murid saya ni dari tak alim ni jadi alim, masya-Allah. Saya mengajar dia sampai jadi alim. Bila dia dah alim lagi hebat dari saya, dia tolong saya, dia tak ada nak ngata-ngata. Dia orang Melayu ni beza. Bila dia dah jadi alim, guru dia pun dia hentam. Ini sebab apa? Tak dapat nak hentam musuh, hentam guru senang. Ini zaman sekarang ni. Terus terang. Syekh Ali Jumaah ni alim belaka. Lalu tuan-tuan dan puan, ni dia insya-Allah minggu depan datang ke negeri Selangor ni, bertuah lah. Datang ke negeri Selangor ni. Jadi saya kata inilah waktunya kita meraihkan. Ini ulama sebenar, alim. Ulama sebenar. Kalau saya calonkan dia sebagai apa? Sebagai tokoh Ma'al Hijrah, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab alim. Kitab dia bukan sikit, berjilid-jilid, menjadi sumber rujukan. Hatta sahibu samah Datuk Wan Zaidi Wan Teh, mufti sekarang mufti Perak, dia sendiri cerita mengaji sama dengan Syekh Ali Jumaah dulu, dengan Syekh Jadul Haq. Syekh Jadul Haq ni lagi alim juga. Mufti, mantan mufti lama, kawan kepada Syekh Murtada. Syekh Jadul Haq ni kawan Syekh Murtada. Syekh Ali Jumaah ni mengaji sama dengan Syekh Wan Zaidi, Datuk Wan Zaidi dengan Syekh Jadul Haq. Masya-Allah. Hebat tuan-tuan dan puan. Alim. Ini. Lalu mereka hilang dan sulit berganti sehingga sampailah nanti suatu saat permukaan bumi ini akan kosong dari ulama. Maka pada waktu itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Selagi Syekh Ali Jumaah datang ke Malaysia ni, kita berebut ambil ilmu daripada beliau, tuan-tuan dan puan. Kita datang ambil ilmu daripada beliau. Jadi tuan-tuan ni kalau sempat jumpa tak faham bahasa Arab pun tak apa, ada penterjemah. Pergi ke masjid negeri Selangor, masjid Sultan Salahuddin kan, masjid negeri Selangor, Shah Alam, pergi duduk ngaji dengan dia, ambil ilmu dari dia, tak rugi. Ulama dari Amerika, dari UK yang Muslim berbondong-bondong ambil ilmu dari dia, rujuk dia. Tiba-tiba kita kat Malaysia ni dah lagi hebat dia, ulama-ulama tu tak nak ambil dia. Rugi tuan-tuan. Alam penuh dengan kesesatan. Manusia telah kehilangan nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya para ulama lah yang memberikan makna dan erti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Sebenarnya ini, apabila mereka telah habis, maka hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Jadi kalau mereka dah meninggal, habislah kita. Macam mana? Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita jangan menilai ulama itu hanya dengan serban dia. Kita jangan menilai ulama itu hanya dengan dia pandai bersyarah. Kita tengok ilmu dia. Kita tengok apa kitab karangan dia. Kita tengok hujah dia. Kita tengok macam mana dia menjelaskan satu perkara. Kita tengok reference dia, perjalanan ilmu dia. Ini penting, perjalanan ilmu. Ini tak pernah mengaji, tak pernah mendalami ilmu boleh dianggap ulama. Mana boleh? Dan yang sangat menyedihkan kita ialah apabila kegiatan untuk melahirkan ulama ini tidak mendapat perhatian yang sewajarnya dari kalangan masyarakat sekarang ini. Dulu zaman dulu, apapun itu dia kena hafal Quran dulu. Dia mengaji nahwu saraf, mengaji fiqh, akidah, tauhid. Umur 15, 16 baru belajar medicine, baru belajar fizik, baru belajar yang lain. Tapi perjalanan ilmu dia tak macam sekarang. Sekarang kita kena ikut sistem darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Kan?
Yang penting dulu akademik, ilmu agama substitute. Ini hari ini. Zaman dulu terbalik, ilmu agama ni yang primary. Ilmu sains, ilmu akademik tu, ilmu yang duniawi ni adalah subsidiary. Dia bukan primary. Contoh dia sekarang dah terbalik kot. Memang betul. Sekarang ni hantar anak pergi belajar agama, pergi belajar pondok, orang tanya nak makan apa. Ini hari ini. Orang belajar ambil fizik, orang ambil fizik ke, ambil sains ke, ambil apa, tak ada masalah. Keluar daripada engineering ke, fizik ke, daripada ilmu duniawi, kan? Lepas tu bila consultation ke, kalau ada apa ke, letak bil, bayar mahal kan, consultation, sebab kepakaran dia, bayar tak apa. Orang belajar agama, keluar nak mengajar, minta sumbangan, kena tuduh, ni jual agama. Ustaz tak boleh minta. Ustaz ni dia kena ikhlas sebab dia belajar ikhlas. Kesian. Akhirnya ustaz-ustaz yang buka madrasah, buka minta sumbangan, minta apa, semua ni kena tuduh menjual agama. Kadang boleh jadi macam tu juga hari ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ustaz, saya tak ada masalah, saya ada pekerjaan, saya pensyarah, so saya tak ada masalah. Tapi bila saya tengok kawan-kawan saya yang berjuang untuk memberi ilmu agama, turas, hafazan Quran, tahfiz, hafal Al-Quran, untuk melahirkan banyak lagi ulama, sekarang semua dilihat dianggap menjual agama. Tak boleh lah macam tu. Tapi saya setuju, authority kena ada pendaftaran untuk pastikan ilmu yang dia ajarkan tu bukan ilmu yang tak betul. Itu saya setuju. Kena ada. Jadi ma'an tahfiz, sekolah-sekolah agama kan, yang swasta ini perlu berdaftar dengan kerajaan negeri, dengan SOP. Saya setuju. Tapi kita juga kena tolong dia. Kita ada baitul mal, kita ada apa, kita kena tolong dia. Kalau maybe macam sekarang nak pastikan asrama itu ikut piawaian biar tidak terjadi terbakar dan lain-lain kan yang disebutkan, ya bagus, bukan tak bagus. Tapi bila financial dia tak boleh nak sampai derajat tersebut, bukan balah tutup Ustaz, berhenti kerja, tak boleh macam tu. Tolong dia. Yang syarat dia kenalah orang yang betul-betul ada ilmu. Jangan dia ni dulu pilot dah tak boleh jadi pilot, lepas tu dia buka pondok, dia kita kena tolong. Tak boleh lah. Dia tak ada ilmu, tiba-tiba kita nak suruh dia jadi ulama. Tak boleh lah macam tu. Ini jadi seperti yang disebutkan. So ini keadaan pada hari ini. Kita perlu lahirkan banyak ulama. Bila kita perlu lahirkan banyak ulama, kita perlu bantu mereka-mereka yang mengajar ilmu agama untuk dapat menyalurkan ilmu. Ini dia, hadirin wal hadirat. Sebab itu zaman dulu ulama-ulama ni memang diberikan madrasah. Imam Ghazali itu dibina madrasah Nizamiyah, diambil alim ni diletak di situ. Dan dia diberikan hak berbicara, berhujah, berpendapat dan mendidik murid dia seperti apa yang dia nak. Khalifah waktu itu tidak melarang, tidak engkau kena macam ni, tak ada. Diserahkan pada dia sebab dia tahu ini ulama yang rasih, yang berilmu, yang alim, yang mengikut ahli sunnah jemaah ni. Tak adalah dia nak bagi yang sesat, tak. Dia bagi yang betul, yang dah jelas. Dia suruh mengajar. Seperti itu hadirin wal hadirat abizakumullah. Ini hadirin wal hadirat abizakumullah. Lalu perhatian sekarang ini, sewajarnya dari kalangan masyarakat sekarang ini, ilmu agama tidak banyak dipelajari berbanding dengan ilmu umum. Ini fakta lah pada hari ini. Macam saya kata, saya dulu belajar pondok tak ada sijil. Awal dia tu tak ada sijil. Bahasa Indonesia buat undang-undang, iaitu pondok boleh dapat sijil dengan syarat lulus ujian tu. Dia bagi ujian dan ujian tu lulus, kita dapat sijil. So pondok-pondok ni nak khabar ni, pondok-pondok
Jadi zaman dulu saya mengaji, orang duk kata nak makan apa? Aiman, nak makan apa Aiman? Betul. Ni lepas ni tak ada. Waktu itu saya alhamdulillah saya dididik oleh ustaz saya, kiai-kiai saya, bab rezeki Allah yang urus. Dan saya dapat support mak saya, dia kata dah belajar ni belajar sampai habis. Itu. Kalau mak saya tak seperti itu, saya mungkin takkan macam ni. Saya mungkin takkan belajar sampai habis. Tapi mak saya memang dah belajar tu, belum masuk pondok ni, pergi sampai habis. Jangan nak berhenti tengah jalan. Ini bagi habislah, lulus tu bagi lulus betul-betul alim, betul-betul ada ilmu. Ini syarat dia. So jadi saya jalan, bismillah tawakkaltu ala Allah, saya jalan. Hari ini tak tahu apa nak jadi. Pondok semakin lama semakin berkurangan. Orang semakin tidak, yalah nanti takut anak tak boleh nak jadi. Akhirnya apa tuan-tuan? Saya terus terang, kalau tak diberi ilmu yang kuat, ilmu nahwu saraf yang kuat. Saya bagi contoh, pondok di Indonesia nak masuk Al-Azhar, pergi Mesir, nak pergi Al-Azhar, minimum dia dah khatam semua Alfiyah Ibn Malik, Jahrul Ma'nun, kitab-kitab nahwu yang besar ni dia dah khatam. Budak Malaysia lulus TAM khatam Syarah Ibn Aqil, ya, Alfiyah Ibn Malik, ya, tapi hanya 200 bait saja. Sebab apa? STAM dah potong silibus. Ni fakta ni. KPM dah potong. Sebab apa? Sebab tahu tu ustaz tak boleh nak mengajar. Bukannya ustaz tak boleh nak mengajar, budak-budak takut tak faham. Tapi dapat Mumtaz Mutasofi. Macam mana tu? Berapa banyak yang pergi kat Mesir tu? Pergi Morocco, saya duduk Morocco, saya jumpa budak-budak lulus SPM 10A, bahasa Arab tinggi 10A. Yang SPM ni tak adalah STAM, tak adalah Syarah Ibn Aqil. 10A, bahasa Arab tinggi A+, tuan-tuan. Sampai sana bagi kita Arab tak boleh baca, tuan-tuan. Bukan seorang, banyak fakta. Boleh panggil budak alumni Morocco zaman saya. Betul tak Ustaz Aiman kata tu? Saya nak tahu. Tahun pertama budak tak reti. 10A pergi Morocco, first year rosid, fail banyak, tuan-tuan. Alasan dia, doktor tu syadid, ustaz tu syadid, semua syadid je. Saya masuk relax je saya boleh dapat Hasan. Budak Indonesia relax je boleh dapat Hasan, tak ada masalah. Hasan tu Mumtaz lah kira. Bukanlah Mumtaz jadi lagi tinggi, tapi kat Morocco ni Hasan tu dah kira honors lah. So kenapa? Saya ada kawan dekat universiti dia tu kena iktiraf. Banyak budak Melayu lari di situ. Sebab apa? Ada satu doktor ni asyik bagi fail je dekat budak-budak. Memang saya tengok tu memang fail. Budak-budak dapat fail. Tapi saya ingat, betul-betul syadid lah. Memanglah dia syadid. Tapi ada kawan saya budak Melayu, budak pandai. Negeri Sembilan, belajar kat Mat Ahmadi Kemencih. Dia ni budak cerdik. Memang alim, berilmu, nahwu saraf dia hebat. Dia boleh dapat je mustahsan. Dapat je, bukan lulus, dapat. Mustahsan ni kira honors juga, pelajaran tersebut. Lepas tu saya tanya, kenapa entah boleh dapat? Alah doktor tu, kalau entah tulis salah, memanglah disalahkan. Kalau orang baca, saya kalau baca kat universiti, kat UIA, dia tulis Arab ke tulis Bangla ni, saya pun tak faham kan. Contoh dia, saya pun bagi kosong. Budak Melayu boleh tulis, doktor tolong bagilah saya lulus, saya rindu mak bapak saya nak balik Malaysia. Boleh tulis kat kertas macam tu. Ini produk SPM, sorry to say. So saya kata, saya bagi contoh, sebab itulah saya bagi tahu kawan-kawan saya Ibu Samah Datuk Mufti Wilayah, dia ada pondok. Saya kata kita kena hidupkan balik, bagi pondok tu hidup. Cuma mak bapak datang nak hantar kat situ. Sebab apa? Ingat tak boleh nak makan. So sebab susah kita nak bagi tahu dekat KPM dan lain-lain. Silibus koma tu salah. Cara buat tu terlalu rendah. Orang pondok ni dekat Indonesia nak pergi universiti ni dah boleh baca tulis Arab, baca Arab dah pandai. Budak Melayu ni kenapa tak pandai-pandai lagi? Kami jurumiyah darjah 6 tu dah lulus jurumiyah. Di Malaysia form 3 belum tentu baca jurumiyah. Ni fakta. Masuk universiti belum tentu pernah ngaji jurumiyah. Ini macam mana? Bab nahwu saraf ni dia tak boleh nak tukar macam ni. Kita pakai kitab turas. Kena pakai kitab turas tersebut. Nak buat cara baru tak ada masalah, tapi kena ikut silibus turas tersebut. Kalau tak ikut habis. Ini pondok-pondok dan madrasah-madrasah kurang mendapat perhatian dari para cendekiawan.
Sebab kalau di Indonesia sekarang terbalik. Maaflah, di Indonesia saya duduk sana saya tahu. Pondok-pondok Torah sekarang dinaikkan jadi universiti. Ada satu pondok Lirboyo, pondok pesantren Lirboyo. Dia tradisional, dia bukan pondok gontor moden, tak. Kitab dia semua turas. Oh, dia orang kalau baca kitab ni, kitab Majmu', Tuhfah, kitab-kitab tebal-tebal. Nak bagi tahu, bermadhab. Dia bukan macam tak bermadhab. Dia bermadhab Syafi'i. Jelas, akidah dia jelas Asy'ari, Ahli Sunnah wal Jamaah. So dulu, zaman saya tu paling tinggi tu Aliyah. Hebatnya dia lahirkan banyak ulama tu. Hari ni Presiden Indonesia anggap yang lulus Aliyah tu sama dengan degree, first degree. Aliyah tu first degree, bukan lagi sekolah menengah. Dianggap macam tu, diberi kelulusan, diberi pengiktirafan degree. Oh, saya dengar tu hebatlah sekarang, diiktiraf oleh kerajaan Indonesia. Sebab dia dah mencetak banyak ulama. Ini hadirin wal hadirat, mereka lebih mengutamakan pelajaran di bidang keduniaan yang dapat menjanjikan keuntungan harta benda dunia. Ini masalah dia. Oleh kerana itu perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Sebab itu kita kena fikir. So, saya ajak pondok-pondok fikir. So macam mana supaya kita tetap terus tapi ilmu kita tu diiktiraf. Ini tujuan. Inilah homework kita. InsyaAllah saya berhentikan sampai sekian. Salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.